Oh, maafkan. Okey, okey, baiklah. Okey, tak ada suara ya. Okey, testing. Okey, baiklah. Cikgu akan ulang semula lah. Hello? Okey, cikgu harap boleh dengar suara lah. Okey, baiklah. Cikgu akan ulang semula. Okey, kita akan mula dari awal ya. Okey, jadi minta maaf ya, ada masalah suara tadi. Okey, baik. Pastikan anda sudah bersedia buka buku kerja anda muka surat 101. Okey, dekat sini ada sediakan maksud dan juga pantun saya sudah sediakan di bahagian ruangan ini. Okey, jadi cikgu harap tidak ada masalah untuk suara pada ketika ini sekarang ini ya. Okey, cikgu akan mulakan terus untuk pengajaran kita pada pagi ini ya. Kita pergi rangkap demi rangkap. Okey, inilah Komsas untuk tajuk gelanggang kita. Kita tengok rangkap yang pertama. Ini gelanggang kita yang diwariskan oleh pendekar-pendekar datuk moyang lebih 5 dekad yang lalu. Satu persepakatan kaum untuk diturunkan pada anak cucu. Okey, untuk rangkap yang pertama ini, bermaksud nenek moyang kita ya sejak 50 tahun ya, 5 dekad, maksudnya 50, 1 dekad 10 ya, 10 tahun. Jadi 50 tahun dahulu ya, negara kita dah merdeka, sudah merdeka. Jadi bagaimana boleh merdeka disebabkan oleh nenek moyang kita, persepakatan mereka ya antara kaum pada ketika itu di negara ini. Okey, itu adalah untuk rangkap yang pertama. Okey, kita pergi kepada rangkap yang kedua. Hari ini kitalah pewaris gelanggang yang terbina dan keringat dan air mata. Dengan gelanggang inilah negara aman makmur, rakyat berpadu. Kita pelihara gelanggang ini dengan kejap sepenuh hati. Kita mempertahankan kedaulatan watan dari anasir jahat kerana telah terbukti dari menyatu padukan pelbagai keturunan. Okey, untuk rangkap yang kedua ini adalah kemerdekaan negara. Okey, semenjak nenek moyang kita, pengorbanan mereka ni sangat besar ya. Ini yang dilakukan mereka sebelum ini. Jadi generasi kita perlu bersama-sama mempertahankan kemakmuran dan kedaulatan negara daripada ancaman luar ya yang ingin menggugatkan kestabilan negara kita. Jadi kedaulatan kita dapat dikekalkan seandainya setiap kaum mengamalkan sikap bersatu padu dan bertoleransi. Jadi ini yang pada rangkap yang kedua ya, yang ada pada rangkap yang kedua. Baik, kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Ini gelanggang. Okey, kita pergi pada rangkap yang ketiga. Para pendekar kita harus berani berjuang menangkis tomahan demi mempertahankan maruah gelanggang keramat suci ini. Suara-suara momokkan sumbang mempelekehkan menyentuh hati nurani. Kita sanggah nyah tanpa kompromi dari menggugah gelanggang. Jangan sesekali bermain api kelak membinasakan diri sendiri. Baik, untuk rangkap ketiga ini, demi negara kita yang tercinta, rakyat hendaklah berani berjuang mempertahankan maruah negara. Jadi tidak ada sikap tolak ansur terhadap anasir yang cuba menggugat keharmonian negara kita. Jadi sekiranya ada pihak yang mencuba mengucap-kacirkan, jadi mereka harus ditentang habis-habisan. Itu adalah rangkap yang ketiga. Baik, kita pergi pada rangkap yang keempat. Marilah pahlawan, setia kita kukuhkan ukhuwah, elakkan pertelingkahan sesama sendiri. Baik, untuk rangkap yang keempat ini, kita diseru agar mengukuhkan perpaduan dan mengelakkan pertelingkahan sesama sendiri. Okey, untuk rangkap yang terakhir, iaitu kelima, kitalah pewaris abadi yang menjunjung amanah ini, agar kecemerlangan tercena di persada arena, terus memacu kejayaan demi maruah harga jati diri, membina sebuah negara bangsa yang harmoni dan dihormati.
kita junjung dan taat hingga ke akhir hayat. Okey, untuk rangkap yang kelima ini, jadi setiap orang, saya dan anda perlu pikul tanggungjawab ini bagi mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi perpaduan dipupuk itu menyebabkan negara kita menjadi aman. Seterusnya dihormati oleh negara lain, ya. Jadi kalau kita perlu memupuk tanggungjawab ini, mempertahankan kedaulatan, jadi negara lain juga akan hormat negara kita. Jadi sewajarnya kita perlu mencurahkan, ya, sepenuhnya ketaatan kita kepada negara tercinta ini selamanya. Itu sampai bila-bila. Okey, itu yang dimasukkan ke akhir hayat, itu sampai bila-bila. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan pada rangkap yang kelima ini. Baik, kita teruskan kepada tema kita pada untuk sajak gelanggang ini. Tema dia adalah mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Okey, yang tercinta. Jadi persoalan di sini cikgu dapat ini tema, ya. Persoalan dekat sini kita ada 3. Yang pertama ialah perjuangan generasi dahulu dalam mendapatkan kemerdekaan. Okey, yang kedua, kepentingan perpaduan dalam menjaga keamanan negara. Kemudian yang ketiga adalah tanggungjawab kita, rakyat kita untuk mendaulatkan negara kita. Okey, kalau kita lihat penyajak tadi, dia menyeru semua rakyat supaya memelihara kedaulatan dengan penuh tanggungjawab agar pihak luar tidak cuba musnahkan negara kita. Baik, kita pergi kepada bentuk sajak kita, ya, pada pagi ini, gelanggang. Okey, kita tengok bentuk sajak yang pertama, kita ada 5 rangkap. Okey, kemudian kita ada 2 hingga 8 baris. Nampak, ya? Kalau kita tengok dalam buku teks anda, kita ada 3 hingga 8 baris dalam satu rangkap ini. Jadi dalam 1 hingga perkataan pula 1 hingga 9 perkataan dalam satu baris. Okey, kemudian dari segi suku katanya pula, kita ada 22 suku kata dalam satu baris. Okey, anda boleh kira. Okey, kemudian rima akhir pula bentuk dia bebas. Okey, dia tak sama. Okey, kalau dia sama, dia pastikan belakang tu, kalau A, belakang juga mesti A. Okey, sebagai contoh, dia tak terikat, ya. Sebagai contoh untuk rangkap yang pertama ini, nampak tak? Mula-mula dia sama. Tengok A, B, C. Mana? Kita tengok gelangan ni. A, B, C, A, B, C, C, D. Okey, untuk rangkap pertama. Kalau kedua pula, kalau dia sama, kita A. Okey. Kalau kita tengok rangkap yang kedua, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi tak sama. Belakang punya bentuk yang sangat bebas. Okey. Baik, kita pergi kepada gaya bahasa. Kita tengok gaya bahasa kita. Cikgu senaraikan sini ada 5 gaya bahasa. Yang pertama, kita ada anafora. Okey, jadi contohnya, contoh anafora dekat sini, kita pelihara gelanggang ini. Okey, rangkap yang kedua. Okey, kita pelihara gelanggang ini kejap sepenuh hati. Okey, kemudian kita ada hyperbola, ya. Hari ini kitalah pewaris gelanggang yang terbina. Okey, hari ini, iaitu rangkap yang kedua, baris yang pertama. Okey, kemudian kita ada inversi. Inversi ialah terbalik, ya. Okey, kemudian ada personifikasi, dan yang seterusnya kita ada kata ganda. Okey, kata ganda dekat sini. Okey, contoh kata ganda ialah yang diwariskan oleh pendekar-pendekar datuk moyang, lebih suara-suara. Ini kata ganda, ya, lebih suara-suara, momokkan sumbang. Okey, yang ini ada dalam rangkap yang ketiga. Kemudian baris yang ketiga. Okey, baik, kita akan teruskan dengan nilai dan juga pengajaran. Okey, apakah nilai di dalam dalam gelanggang ini, ya, komsas kita? Okey, nilai yang pertama ialah keberanian. Okey, nilai yang pertama ialah keberanian, kemudian kita ada nilai perpaduan, dan yang terakhir kita ada nilai bertanggungjawab. Okey, kita lihat pengajaran kita. Yang pertama ialah kita mesti bersatu padu. Okey, kalau kita lihat penyajak tadi, dia menyatakan bahawa rakyat bersatu padu terbukti dapat memelihara negara daripada ancaman luar. Okey, kemudian yang kedua, kita lihat mestilah berani bertindak
Okey, sebagai contoh tadi penyajak dia menyatakan pemimpin negara kita harus berani berjuang untuk menangkis tomahan daripada pihak luar. Jadi yang ketiga pula, kita mestilah bertanggungjawab atas kedaulatan negara. Okey, sebenarnya ada banyak lagi ya antara nilai dan juga pengajaran. Kalau anda rujuk dalam buku kerja anda ini, kita boleh tengok pada muka surat 102. Okey, di sini ada contoh lain nilai dan juga pengajaran yang terdapat dalam Komsas ini. Okey. Jadi itu untuk nilai dan juga pengajaran. Okey, baiklah kelas. Okey, sekarang ini cikgu nak tinggalkan latihan ini kepada anda. Jadi latihan ini saya harap anda tolong salin dalam buku latihan. Okey, ini tak ada dalam mana-mana latihan ya. Okey, yang ini saya sediakan untuk anda, tidak ada juga dalam buku kerja anda. Jadi sekarang ini dah habis. Nanti kalau dah habis pengajaran live cikgu pada pagi ini, anda boleh salin ya. Anda boleh salin sebab nanti anda boleh salin sebab sekarang ini live mungkin cikgu nak nak habiskan pengajaran, nak tamatkan pengajaran kita pada pagi ini ya. Sekejap, mungkin tak nampak. Okay, cikgu kecilkan ini. Okey. Baik. Okey, ini adalah latihan. Jadi tolong buat dalam buku latihan anda. Tak banyak ya soalan yang saya sediakan. Ada 3 soalan saya sediakan. Okey. Jadi pertama sekali anda kena menghayati betul-betul ya Komsas gelanggang tadi. Kemudian ini adalah latihan kita. Kita tengok latihan yang pertama ya. Soalan kita yang pertama. Nyatakan 2 cara untuk mengekalkan perpaduan. Okey, untuk mengekalkan perpaduan seperti yang dinyatakan dalam sajak ini. Okey, jadi 2 cara untuk mengekalkan perpaduan ya seperti dinyatakan dalam sajak ini. Okey, itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan sesebuah negara dijajah? Okey, kemudian soalan yang ketiga, jelaskan 2 persoalan yang terdapat dalam sajak ini. Okey? Okey, pastikan setiap soalan ini ada markah ya. Untuk soalan yang pertama kita ada 2 markah. Soalan yang ketiga ada 3 markah. Soalan kedua ada 3 markah. Soalan yang ketiga kita ada 4 markah. Kelas, tolong ni ya, pastikan apabila anda menjawab soalan ini, tolong buat ayat dengan lengkap ya. Ingat, ini adalah bahasa Melayu. Sila pastikan anda buat dengan cara ni ya, ayat lengkap. Okey, sebagai contoh, tengok. Cikgu sudah nyatakan cara-cara ya. Kalau kita lihat pada paparan skrin ini, tengok, nyatakan 2 cara. Baca soalan ini baik-baik dan tengok markah. 2 cara untuk mengekalkan perpaduan. Jadi buat dengan ayat yang betul lah. Tengok, ini contoh cikgu dah sediakan untuk anda isikan jawapan ini ya. Cara untuk mengekalkan perpaduan seperti yang dinyatakan dalam sajak ini ialah apa? Jawapan anda. Okey. Okey, sebagai contoh lah cikgu bagi satu contoh. Kalau kita nak cara mengekal perpaduan, pertama kita perlu mengekalkan pertelingkahan sesama sendiri. Itu satu. Kemudian 2, mungkin kita boleh kata menghalang kata-kata yang mempelekehkan bangsa dan juga negara. Itu antara contoh jawapan yang cikgu boleh nyatakan. Jadi anda boleh nyatakan ini. Ingat jangan guna dan. Kita pecah kepada 2 ayat ya agar yang menjadi satu ayat lengkap. Guna penanda wacana iaitu selain itu. Selain itu, cara untuk mengekalkan perpaduan ialah seperti jawapan yang cikgu bagi tahu tadi. Okey. Baik, itu adalah untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, pada pendapat anda, ini kebat ya, pada pendapat anda, cadangan anda, apakah faktor sebab yang menyebabkan sesebuah negara dijajah? Kenapa negara ni ya, Malaysia dulu dijajah oleh orang Jepun dan juga British pada ketika itu? Okey, jadi pada pendapat saya, cara anda menjawab ya, pada pendapat saya, faktor sebab ya yang menyebabkan sebuah negara dijajah ialah
apa? Okey, mungkin anda boleh nyatakan rakyat tidak bersatu padu. Itu sebab kenapa kenapa kita dijajah. Okey, ataupun kedua, mungkin wujudnya perbalahan dan persengketaan. Kita boleh nyatakan jawapan seperti itu, ataupun tidak ada kerjasama antara pemimpin dengan rakyat. Ini yang menyebabkan kenapa sebuah negara dijajah. Jadi, ingat, guna ayat penanda wacana yang telah disediakan, pada pendapat saya, faktor yang menyebabkan sebuah negara dijajah ialah bla bla bla, jawapan yang cikgu bagi tahu tadi. Selain itu, bla 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 juga merupakan antara faktor yang menyebabkan sesebuah negara dijajah. Okey, kemudian yang terakhir, seterusnya faktor lain ialah bla 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 bla. Okey, dapat 3. Okey, pastikan anda dapat 3 ya, dapat 3. Baik, seterusnya kita pergi pada soalan yang ketiga, iaitu soalan yang terakhir. Jelaskan 2 persoalan yang terdapat dalam sajak ini. 2 persoalan. Yang ini tolong tengok dalam buku. Okey, boleh rujuk dalam buku anda. Okey, yang ini boleh rujuk dalam buku anda. Dalam buku anda ada disediakan persoalan. Jadi tolong cari sendiri, anda tahu ya persoalan itu. Jadi anda bagi apa-apa persoalan berkaitan dalam ikut seperti di dalam buku kerja. Okey, ataupun buku nota anda. Okey, anda ada buku nota. Okey, jadi cara untuk menjawab. Okey, kita tengok persoalan yang terdapat dalam sajak ini ialah persoalan apa? Contohnya bla 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 bla. Okey, selain itu persoalan ikut dalam buku. Dalam buku ada. Okey, ataupun dalam buku nota yang anda beli contohnya bla 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 bla. Okey, jadi itu cara. Ada 4. Pastikan ada 4 ayat. Anda layak untuk dapat 4 markah. Okey, selebihnya adalah markah bahasa. Baik. Okey, jadi itu saja latihan kita ya. Ada 3 soalan saja. Jadi soalan mana nak dapat ialah daripada video ataupun live kita pada pagi ini ya. Tidak ada dalam buku lain. Okey, hanya dekat sini sahaja. Tolong salin, masukkan dalam buku latihan anda. Okey, jadi bila nak hantar latihan ini, sila ambil latihan bergambar ini sebab saya nak semak. Tarikh akhir adalah pada malam ini, tepat 8 malam. Okey, tolong hantar kepada saya akan semak. Okey, jadi hantar kepada saya ya. Jadi apabila anda hantar, saya akan anggap ini adalah sebagai kehadiran anda ya. Pada malam ini saya akan kumpul dan hantar kepada saya. Okey, jadi itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi saya harap anda dapat input yang sesuatu ya untuk dapat pengajaran sedikit sebanyak pengajaran pada pagi ini. Jadi terima kasih. Itu saja pengajaran kita. Kita akan jumpa lagi. Stay home, stay safe, cegah COVID-19. Bye.